Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita lagi bertemu dalam gelanggang forum bicara ilmiah bersama saya, Muhammad Hakimi bin Muhammad Amin, pengurusi atau moderator anda. Manusia semakin hari semakin rakus mengejar arus pemodenan dan kemajuan duniawi. Dalam masa itu, kita hampir terlupa pembangunan rohaniyah yang seharusnya seiring dengan kemajuan duniawi. Maka tidak hairanlah ramai umat Islam kini yang hanyut dengan arus pemodenan itu. Malah, kebanyakan masalah sosial kini diterajui oleh sebilangan besar umat Islam. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, keruntuhan membawa maksud perihal runtuh atau kejatuhan, kerobohan dan kerosakan. Akhlak pula memberi maksud budi pekerti, kelakuan, tingkah laku manusia dan tabiat sama ada baik atau buruk. Jadi, keruntuhan akhlak pula memberi maksud membuat sesuatu perkara yang menyimpang daripada ajaran agama Islam. Gejala keruntuhan akhlak merupakan satu isu yang sangat membimbangkan golongan masyarakat Islam sekarang. Kejadian yang amat merusingkan berlaku di hadapan mata kita maupun yang didedahkan di dalam akhbar. Ia bukan sahaja berlaku dalam kalangan generasi muda dan remaja, malah turut terpalit dalam golongan dewasa. Keruntuhan akhlak semakin hari kelihatan semakin besar dan serius. Kita pula membincangkan isu permasalahan sosial dengan menekankan punca-punca yang membawa kepada wujudnya masalah ini dan langkah-langkah yang sewajarnya diambil oleh pelbagai pihak bagi mengurangkan dan seterusnya mengatasi masalah-masalah ini. Jadi, mari kita selami definisi ataupun mengenalkan apa itu pergaulan. Dalam isu keruntuhan akhlak yang menjadi tumpuan kita pada hari ini, iaitu masalah pergaulan bebas yang berleluasa. Pergaulan merupakan suatu yang diperlukan manusia untuk bersosial atau berinteraksi. Pergaulan sendiri bermaksud berinteraksi dan berkomunikasi dengan kehidupan masyarakat, dalam kehidupan masyarakat. Pergaulan sendiri terjadi baik pada lelaki dengan lelaki, lelaki dengan perempuan dan perempuan dengan perempuan. Kemudian, dalam setiap pergaulan itu terjadi pergaulan bebas. Lalu, sebenarnya apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas merupakan cara berteman tanpa batas baik dalam berbicara dan berperilaku dan sebagainya seperti yang ditetapkan dalam Islam. Sayangnya, cara ini lebih sering mendatangkan dampak negatif. Pergaulan bebas yang lebih banyak terjadi pada laki-laki dan perempuan khususnya. Definisi yang lain, pergaulan dalam bahasa Arab disebut ikhtilat, yang berasal daripada kalimah khalata yakhlutu khaltan, yang bererti bercampur. Melalui konteks ini, pergaulan ataupun ikhtilat bermaksud bergaul atau bercampur di antara lelaki dan perempuan ajnabi. Di satu tempat berlaku interaksi dalam bentuk memandang atau perbuatan di antara seorang dengan seorang yang lain. Itu bermaksud pergaulan atau ikhtilat. Hal ini bermakna ia berlaku antara
dari 3 atau lebih. Jadi pergaulan berlaku di antara 2 atau lebih orang. Perkara ini berbeza dengan khalwat yang hanya terdiri daripada 2 orang sahaja. Jadi beza antara pergaulan dan khalwat adalah bilangan. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh lelaki dan perempuan agar menundukkan sebahagian pandangan mereka apabila bertemu ataupun berselisih jalan, seperti mana firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Inna Allaha khabirum bima yasna'un. Wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, ila akhiril ayat. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka, iaitu daripada memandang yang haram, dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan persiapan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Jadi berdasarkan ayat tersebut dapat kita fahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita menundukkan pandangan dan membatasi pergaulan antara lelaki dan perempuan. Jadi itulah sedikit sebanyak pengenalan ataupun definisi konsep kerosakan akhlak dan permasalahan pergaulan bebas. Kita sedia maklum dewasa ini masalah pergaulan bebas dalam kalangan pelajar boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan. Justeru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar. Jika ianya ingin diselesaikan, ini merupakan tajuk utama forum kita pada kali ini, iaitu isu keruntuhan akhlak, khususnya pergaulan bebas, apakah punca dan cara mengatasi. Persoalan inilah kunci utama forum kita yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kefahaman mengenai pendidikan akhlak di sekolah atau di rumah, khususnya dalam persoalan mengatasi masalah yang dihadapi. Sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut, mari kita berkenalan dengan 2 orang panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah. Panel pertama kita, orangnya ayu, berbaju kurung, saudari Aina Naziha binti Muhammad Jamil. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya sihat. Panel kedua kita pula nampak pemalu orangnya tapi bijak berkata-kata, iaitu saudari Nurul Hasanah binti Yaakob. Alhamdulillah, saya sihat. Sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya untuk panel pertama, pada pendapat saudari, apakah punca yang menyebabkan remaja kini terjebak dengan isu keruntuhan akhlak yang menjadi tajuk utama kita, iaitu pergaulan bebas? Jadi minta pandangan saudari panel pertama kita untuk membincangkan punca-puncanya. Terima kasih diucapkan kepada saudara moderator atas soalan yang cukup menarik sebentar tadi. Yang dihormati saudara moderator kita pada hari ini, ahli panel kedua iaitu Puan Nurul Hasanah dan hadirin hadirat sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin sekalian, walaupun telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis tentang bagaimana seseorang itu harus bergaul dengan kaum yang berlainan jantina dengannya, namun pada masa kini masih banyak berlakunya isu-isu pergaulan bebas di negara Islam, terutamanya di Malaysia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan jangan kamu menghampiri zina kerana bahawasanya ada ia kejahatan yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan. Surah Al-Isra ayat ke-32. Tak dapat dinafikan bahawa pergaulan isu bebas di Malaysia pada hari ini yang melibatkan golongan remaja merupakan isu yang cukup serius dan sering dipaparkan di media-media massa sehingga menjadi buah mulut masyarakat pada hari ini. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksudkan adalah perilaku yang bertentangan dan melanggar batas-batas norma ketimuran. Jadi, bagi menjawab persoalan yang diajukan oleh saudara moderator kita, iaitu apakah punca-punca yang mendorong berlakunya isu pergaulan bebas yang semakin menular ini. Antara salah satu puncanya ialah kurang perhatian daripada ibu bapa. Saya sendiri tidak dapat menafikan bahawa kebanyakan ibu bapa pada masa kini lebih mengutamakan kerjaya mereka sehingga mereka alpa dengan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa dalam mendidik anak-anak dan memberi sepenuh perhatian serta kasih sayang terhadap mereka. Apabila ibu bapa sering sibuk dengan pekerjaan mereka dan mereka akan terlepas pandang dengan perkembangan hidup anak-anak mereka, dan ini akan menyebabkan anak-anak mereka mengambil jalan keluar dengan melakukan tindakan negatif seperti bergaul bebas dengan rakan-rakan yang mampu memberi sepenuh perhatian dan kasih sayang kepada mereka sehingga ianya boleh membawa kepada hubungan seks bebas antara berlainan jantina. Kini, jelaslah bahawa kelalaian ibu bapa dalam mendidik anak-anak dan memberi sepenuh perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak mampu menyebabkan berlakunya isu pergaulan bebas dalam kalangan remaja pada hari ini. Seterusnya, isu pengaruh media massa juga menjadi punca berlakunya pergaulan bebas di negara ini. Dalam era globalisasi ini, pengaruh media massa sangatlah luas dan telah disalahgunakan oleh sesetengah pihak sehingga ianya dijadikan punca wujudnya isu-isu keruntuhan akhlak, iaitu pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Sebagai contohnya, kebanyakan filem-filem di barat dan filem Hindustan mengandungi adegan-adegan lucah yang sering dipertontonkan kepada masyarakat pada hari ini, dan ini menyebabkan masyarakat, terutamanya golongan remaja, terpengaruh untuk mengikuti cara hidup bebas masyarakat barat. Jadi, pergaulan bebas ini akan menjadi lebih buruk apabila ianya membawa kepada lahirnya anak luar nikah. Menurut statistik pendaftaran kelahiran, seramai 25,567 anak tidak sah taraf yang didaftarkan dengan Jabatan Pendaftaran Negara sejak tahun 2019 sehingga bulan lalu, termasuk bagi perkahwinan yang tidak mencukupi 6 bulan. Ini menunjukkan betapa serius dan berleluasanya isu pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat. Kemudian, kelahiran anak luar nikah ini turut akan menyumbang kepada kes pembuangan bayi di Malaysia. Hadirin hadirat sekalian, kini jelaslah bahawa kurangnya perhatian ibu bapa terhadap anak-anak dan pengaruh media massa turut membawa pengaruh buruk kepada masyarakat dan menyumbang kepada berlakunya isu-isu pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat, terutamanya bagi golongan remaja pada hari ini.
Itu saja daripada saya kembalikan kepada saudara pengurusi forum. Terima kasih. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran isi yang bijaksana dalam menyatakan punca yang berlaku. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa kurangnya perhatian ibu bapa merupakan punca anak-anak mencari jalan untuk mendapatkan kasih sayang dari sumber yang lain sehingga sanggup mengabaikan perbezaan jantina dan batas. Disiplin dan tanggungjawab perlu bergerak seiring untuk mencapai keharmonian keluarga. Ia boleh diibaratkan sebagai irama dan lagu, iaitu tidak sempurna disiplin tanpa tanggungjawab. Dan tanpa tanggungjawab, disiplin tidak akan dibentuk. Sedikit pantun buat pendengar. Kupu-kupu terbang melayang, hinggapnya di bunga pinggir jalan. Kalau orang tua kurang kasih dan sayang, anak jadi korban pergaulan. Seterusnya, apa kata kita mendengar pandangan dari panel kedua kita pula, iaitu Puan Saudari Nurul Hasanah. Adakah mempunyai punca lain yang memberi kesan terhadap permasalahan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin. Jadi seperti yang telah diamanahkan kepada saya akan mengupas dengan lebih lanjut mengenai topik forum kita pada hari ini berkaitan dengan isu pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Seperti yang telah diajukan oleh pihak moderator, pada hari ini saya akan membincangkan punca-punca berlakunya isu ini yang dikatakan semakin meruncing dan meluas seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Setiap hari kita dihidangkan dengan pelbagai berita yang mampu menyentuh hati setiap yang mendengarnya akibat daripada pergaulan bebas ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya ingin menegaskan punca yang pertama yang menyebabkan isu pergaulan bebas ini semakin menular berpunca daripada diri remaja itu sendiri. Hal ini demikian kerana semasa di peringkat remaja, manusia mengalami perkembangan fizikal dan emosi yang sangat ketara berbanding di peringkat kanak-kanak. Waktu remaja merupakan titik permulaan kepada kemahuan untuk merasai kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan adalah dari aspek fizikal dan emosi, yang mana remaja tidak mahu dikongkong pergerakannya serta pemikirannya. Kemahuan sedemikian seringkali menjadi punca remaja mudah terpengaruh dengan aktiviti pergaulan bebas yang akhirnya mendatangkan kemudaratan kepada diri remaja itu sendiri. Pada usia remaja, juga kita akan mengalami satu perasaan ingin tahu serta kehendak mencuba perkara-perkara baru dalam hidup. Dorongan perasaan ini jika tidak dibimbing dengan akal fikiran yang waras akan menyebabkan remaja itu mencuba perkara-perkara negatif walaupun telah mengetahui kesan buruknya sejak awal lagi. Seorang anak remaja sering dianggap boleh berdikari serta tidak memerlukan pengawasan daripada ibu bapa berbanding semasa di peringkat kanak-kanak. Tanggapan ini kadang-kala menyebabkan ibu bapa terlepas pandang untuk memberikan perhatian kepada anak remaja, terutamanya bagi mereka yang mempunyai anak-anak yang masih kecil. Oleh itu, remaja yang menginginkan perhatian ini telah beralih kepada individu yang lain bagi mengisi kekosongan tersebut. Pegangan agama dan amalan kerohanian yang lemah juga adalah faktor penting yang mendorong remaja untuk terlibat dalam pergaulan bebas. Kecenderungan untuk bergaul dengan rakan-rakan tanpa sempadan jantina dan usia akan menyebabkan remaja terus hanyut dengan cara hidup yang terbuka dan enggan menerima agama sebagai panduan hidup. Kelemahan iman,
ketandusan ilmu dan kurangnya penghayatan agama menyebabkan diri seseorang itu dikuasai oleh nafsu daripada menggunakan akal fikiran yang waras. Akibatnya, mereka tidak dapat membezakan mana yang baik dan yang mana yang buruk, dan antara yang kebenaran dan juga kebatilan. Seterusnya, punca yang kedua iaitu pengaruh rakan sebaya. Seperti yang kita tahu, pada usia remaja, mereka lebih terpengaruh dengan rakan sebaya dalam pembinaan peribadi diri dan pencarian identiti diri. Malangnya, pertemuan dengan rakan sebaya yang bermasalah dan suka melakukan perkara negatif mengajak remaja melakukan perkara yang di luar batasan agama dan norma masyarakat. Misalnya, berkunjung ke disko, pusat hiburan, pengambilan dadah dan melakukan seks bebas. Permulaan kepada aktiviti bebas inilah yang menjerumus remaja itu hamil luar nikah sehingga terpaksa membuang bayi mereka. Menurut Hashim Ali 2008, remaja yang mengandung luar nikah terpaksa membuang bayi kerana terdesak, rasa malu, takut serta bagi mengelakkan rahsia mereka itu dari terbongkar daripada pengetahuan ibu bapa dan juga masyarakat. Remaja yang takut kepada tindakan undang-undang juga akan menyebabkan fikiran mereka buntu dan terus mengambil langkah untuk menggugurkan atau membuang bayi tersebut. Ekoran daripada isu pergaulan bebas ini yang tidak diambil serius oleh masyarakat. Jadi sebagaimana perkara ini dapat dikaitkan dengan sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Adapun penjual minyak wangi akan memberi kamu minyak wangi tersebut, atau kamu membeli daripadanya, atau kamu mendapat bau yang harum daripadanya. Sedangkan tukang besi pula akan membakar bajumu dan juga kamu mendapat bau yang busuk. Jadi di sini jelaslah bahawa menunjukkan pada kita betapa pentingnya pemilihan rakan yang betul. Ingatlah, jangan kita tersalah memilih rakan kerana pengaruh mereka lebih besar daripada pengaruh. Ingatlah, jangan kita tersalah memilih rakan kerana pengaruh mereka lebih besar dan kuat. Jangan sudah terhantuk baru tengadah. Sekian saya kembalikan kepada saudara pengurusi forums. Terima kasih. Terima kasih saudari panel kedua kita, Puan Hasanah. Di atas pandangan yang bernas, melalui input yang diberikan dapat kita selami iman yang lemah merupakan asbab seseorang terjerumus ke lembah permasalahan ini. Setelah kita ketahui penyebab yang menjadi punca masalah ini, maka eloklah jika kita membahaskan bagaimana cara untuk kita tangani bersama panel pertama kita dalam membincangkan cara-cara mengatasi. Persilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudara moderator atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Seperti yang kita tahu, isu pergaulan bebas yang berlaku ini boleh membawa kepada impak-impak yang negatif seperti kelahiran anak luar nikah, pembuangan bayi, kes rogol, penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Pelbagai pihak haruslah saling berganding bahu dalam mengatasi isu-isu pergaulan bebas dengan kadar segera sebelum ianya menjadi lebih kronik. Jadi, bagi menjawab persoalan yang diajukan oleh saudara moderator, iaitu apakah cara-cara untuk menangani isu keruntuhan akhlak ini adalah melalui peranan ibu bapa dalam mencorakkan peribadi anak-anak supaya selari dengan tuntutan syariat serta memberikan sepenuh perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Anak-anak adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling berharga. Jadi, mereka sewajarnya dilentur daripada peringkat awal lagi, iaitu ketika mereka masih kecil lagi. Seperti kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini jelas dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud,
tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap orang-orang yang kamu pimpin. Ini menjelaskan bahawa ibu bapa merupakan pemimpin yang dipertanggungjawabkan untuk memimpin dan mendidik anak-anak mereka. Ibu bapa sebagai orang yang paling rapat dengan anak-anak seharusnya mengambil berat akan perkembangan hidup anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka, dan mereka perlu meluangkan masa untuk duduk bersama-sama anak-anak mereka, membincangkan tentang masalah yang dihadapi oleh anak-anak serta membantu anak-anak mereka menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, ibu bapa juga seharusnya mengambil tahu tentang latar belakang rakan-rakan anak mereka dan mengenal pasti mengenai latar belakang anak-anak mereka, sama ada mempunyai kedudukan moral yang baik ataupun tidak. Ibu bapa juga harus sedar bahawa pendidikan anak yang sempurna tidak berlandaskan kepada material semata-mata, malah ianya perlu disepadukan dengan tuntutan kerohanian. Ibu bapa sewajarnya memberikan didikan agama yang sepenuhnya kepada anak-anak agar anak-anak lebih jelas tentang hal agama yang berkaitan dengan halal dan haram dan baik dan buruk. Pendidikan yang dimaksudkan ini adalah pendidikan seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Ini perlulah diberikan sejak kecil lagi kepada anak-anak dengan memperkenalkan terlebih dahulu perkara-perkara dasar Islam, iaitu akidah, ibadah dan akhlak. Seterusnya, pihak kerajaan melalui lembaga penapisan filem hendaklah mempergiatkan lagi aktiviti-aktiviti penapisan setiap rancangan ataupun filem, sama ada filem tempatan ataupun filem luar negara yang disiarkan di televisyen. Lembaga penapisan filem ini perlu memastikan setiap rancangan ataupun filem-filem yang disiarkan itu adalah sesuai untuk tontonan umum dan tidak mengandungi unsur-unsur keganasan ataupun seks bebas. Selain itu, rancangan-rancangan yang dapat membentuk jati diri dan kerohanian dalam diri masyarakat juga hendaklah diperbanyakkan untuk membentuk jati diri dan memperbaiki akhlak remaja pada hari ini. Kini jelaslah di sini bahawa peranan ibu bapa dan peranan kerajaan adalah sangat signifikan dalam menangani isu keruntuhan akhlak, iaitu pergaulan bebas yang berlaku dalam kalangan remaja pada hari ini. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada saudara moderator. Terima kasih juga kepada panel pertama kita kerana telah menerangkan bagaimana cara mengatasi melalui peranan ibu bapa sebagai golongan yang utama dan yang paling dekat dengan anak-anak. Jadi, bagaimana pula dengan pandangan panel kedua yang rasanya tidak sabar untuk berkongsi? Dipersilakan panel kedua kita. Terima kasih kepada saudara moderator terhadap soalan yang saya tunggu-tunggukan ini. Baiklah, pada pandangan saya, antara cara yang dapat dilakukan untuk menangani isu pergaulan bebas dalam kalangan remaja yang semakin menular ini ialah melalui penghayatan agama dengan sebaiknya bagi setiap diri remaja itu sejak kecil lagi. Kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Seperti yang telah saya kupaskan sebentar tadi, banyak kesan yang akan mendorong diri seseorang remaja tersebut untuk terjebak dengan isu ini jika tiada pegangan agama yang utuh. Jadi, pendidikan agama perlulah dihadamkan dan ditanam dalam jiwa kita semua. Praktikkanlah ilmu-ilmu agama dalam kehidupan seperti menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan, menutup aurat, menghadiri majlis-majlis ilmu dan sebagainya.
Malah diri remaja itu sendiri boleh menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola dalam diri kita semua, kerana bagindalah sebaik-baik contoh dalam kehidupan. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, sesungguhnya ada pada diri, yakni Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Hal ini juga selari dengan hadis Rasulullah yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Malah dalam Al-Quran banyak ayat yang menerangkan Rasulullah sebagai Nabi dan utusan Allah, iaitu kemuliaannya yang tidak ada pada manusia lain. Jadi sudah terang lagi bersuluh bahawa bagi memastikan remaja itu berakhlak mulia, bagi membentuk diri remaja itu dengan jati diri agama yang utuh, kita perlu tanamkan pendidikan agama dalam diri remaja itu dan menjadikan Rasulullah sebagai idola dalam kehidupan kita semua. Seterusnya, langkah kedua yang dapat kita lakukan ialah dengan bijak memilih rakan. Hal ini sangat penting bagi mengelakkan daripada kita terjebak dengan perkara sia-sia. Carilah rakan yang mampu mengajak kita ke arah kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran, iaitu mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Malah sebagai saudara seagama, telah menjadi tanggungjawab kepada kita semua untuk mengajak saudara se-Islam kita ke arah kebaikan. Misalnya, ajaklah rakan kita solat berjemaah, berusrah, mendengar tazkirah dan sebagainya. Elakkanlah menggunakan masa-masa terluang itu dengan melepak, menonton wayang dan sebagainya, kerana perbuatan itu bukan sahaja membazirkan masa, tetapi juga mendatangkan mudarat kepada diri sendiri jika perkara itu diamalkan. Jadi, ingin saya ingatkan di sini bahawa kita boleh melihat peribadi seseorang itu berdasarkan rakannya, berdasarkan pergaulannya dengan rakan-rakannya. Saya ingin menegaskan kepada semua bahawa tonggak kepada segala masalah dapat diselesaikan jika remaja itu atau masyarakat kita, setiap individu berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah, sebagaimana riwayat sebuah hadis, iaitu telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara yang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya kalian tidak akan tersesat, iaitu kitabullah, yakni Al-Quran dan juga Sunnah. Hadis riwayat Hakim dan Daruqutni. Sekian, itu saja daripada kupasan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Kesimpulannya, isu pergaulan bebas dapat dilihat memberi kesan terhadap sosialis masyarakat Islam. Oleh itu, pentingnya bagi kita terhadap mematuhi batas-batas yang ditetapkan oleh syarak. Isu ini tidak hanya berhenti di sini, malah akan berlarutan jika tidak dibendung atau diatasi, seperti berlakunya zina, kelahiran anak luar nikah, pembuangan bayi, penyalahgunaan dadah dan perkara-perkara lain yang dilarang. Syariat Islam tidak melarang pergaulan antara lelaki dan wanita asalkan mengikut lunas dan prinsip yang ditetapkan oleh syarak. Malah Islam menggalakkan pergaulan pergaulan yang sihat dan membuahkan manfaat kepada Islam. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sidang hadirin sekalian, nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, saya berharap warga Dewan berhati-hati dalam pergaulan sehari-harian. Semoga permasalahan ini dapat dielak dan dicegah. Pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Fikir-fikirkan dan jangan sekali berhenti berfikir. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan.
Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta, yang kurang itu datang dari khilafan ini sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.